Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, kita buka Selamat Pagi Malaysia pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton kami pada pagi ini. Seperti kebiasaan 2 jam, Syafiqah kita bersiaran. Pada pagi ini saya Ismail Adnan dan saya Syafiqah Isa bersiaran secara langsung dari studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Sehingga jam 10 ini pastinya di TV1 juga anda boleh saksikan kami melalui MyTV 123. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Kris seperti mana Ismail katakan tadi, hari ini sambutan Isra' Mi'raj. Jadi kalau kita boleh lihat sedikit Ismail, keputusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini yang telah pun dinyatakan semalam, di mana umat Islam dituntut agar istiqamah dalam mendirikan solat 5 waktu, kasih dan ihsan terhadap fakir miskin serta membenam perilaku dusta dan nafsu serakah. Ia syarat bagi melonjakkan kebangkitan dan kemajuan bangsa. Jadi ini yang telah pun dimaklumkan melalui laman Facebooknya semalam yang turut terpakai dalam hal terkait pemerasan ke atas rakyat Palestin bersempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj. Okey, bersempena dengan Isra' Mi'raj ini juga pensyariatan waktu solat 5 fardu yang telah pun disyariatkan dalam selepas peristiwa Isra' Mi'raj itu juga seperti mana disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan tentang bumi Palestin. Suka untuk saya menyebut, Syafiqah, berkenaan Sultan Abdul Hamid II Khalifah Uthmaniyah Turki pernah mengatakan berkenaan bumi Palestin, sesungguhnya aku tidak akan melepaskan bumi Palestin kepada kamu meskipun sejengkal tanah Palestin bukanlah milikku tetapi ia adalah milik kaum muslimin. InsyaAllah semoga pembebasan bumi Palestin, kemerdekaan bumi Palestin akan dapat direalisasikan dengan doa yang dipanjatkan oleh sekalian melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah itu yang kita harapkan. Sedikit kita nak beralih pula kepada ini kaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina. Ini berita gembira. Sebab dah pun bermula hari ini, sebenarnya itu 2 hari tol percuma sempena Tahun Baru Cina 2024 yang bermula 8 Februari iaitu hari ini 12.01 pagi sehinggalah 9 Februari Jumaat pada 11.59 malam, di mana akan diberikan kepada jenis kenderaan kelas pertama di semua plaza tol kecuali plaza tol sepadan negara iaitu plaza tol Bangunan Sultan Iskandar BSI dan juga plaza tol Tanjung Kupang Johor. Dan ini anggaran implikasi kewangan ialah sebanyak 42.99 juta. Juga turut dimaklumkan berkenaan had laju dikurangkan daripada 110 ke 80 km sejam. Jadi berhati-hati dan juga patuhi had lalu lintas dan juga had laju di lebuh raya dan juga di jalan-jalan persekutuan. Ini dia juga berkenaan tentang menjangkakan peningkatan jumlah kenderaan. Tadi dikongsikan Syafiqah untuk tol percuma, pastinya waktu cuti dan musim perayaan ini akan banyak kenderaan di lebuh raya. Tapi pagi ni lengang sikit mungkin sebab Isra' Mi'raj tak banyak sangat kenderaan. Tapi sudah pun mula bercuti, tapi kita jangkakan mungkin petang ini pergerakan dan juga aliran trafik itu akan semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat 2.1 juta kenderaan sehari dijangka guna lebuh raya plus sempena Tahun Baru Cina. Jadi ada beberapa strategi khusus yang akan dilaksanakan dengan memberi tumpuan kepada keselesaan pengguna, pengurusan trafik, pengagihan trafik dan komunikasi yang efisien. Ini daripada pihak Plus sendiri. Jadi kita beralih pula kepada ini, kita nak bercakap mengenai adab ini. Jaga batas. Pengendali platform audio siar ataupun podcast dinasihat agar jaga adab budaya dalam siaran. Jadi ini tegas Fahmi Fadil, di mana tindakan akan dikenakan terhadap mereka yang didapati mempromosikan perkara melampaui batas. Di Fahmi Fadil juga meminta agar penggiat podcast mengenakan kawalan kendiri kerana kita ada undang-undang, ada adab dan juga ada budaya. Ini kebetulan ataupun rentetan daripada kes platform audio siar atau podcast berjumpa seorang lelaki didakwa atas kesalahan mengiklankan khidmat persundalan menerusi aplikasi X dan juga aplikasi Telegram. Jadi berhati-hati dalam kita melihat dan juga menonton isi kandungan podcast ataupun audio siar tersebut. Dan juga berhati-hati kepada pempengaruh di luar sana. Gunakan platform anda sebaik yang mungkin. Dan juga kalau kita lihat semalam, buku panduan untuk pempengaruh ataupun KOL inilah merupakan rujukan kandungan selamat. Jadi bagi memastikan penciptaan kandungan yang bertanggungjawab dan membuat persekitaran dalam talian lebih selamat, Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF selaku pengawas selia kendiri bebas sedang membangunkan buku panduan pempengaruh dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk para pempengaruh dan key opinion leaders. Kita kena baca ni, Syafiqah. Kita sebab awak selalu buat live pagi. Saya juga. Kita kena tengok buku panduan ni sebab mungkin ada beberapa perkara yang boleh memanfaatkan kita juga untuk menarik lebih ramai pengikut-pengikut ataupun sahabat-sahabat di media sosial untuk kita memberikan konten-konten yang berfaedah dan juga bermakna. Sebut mengenai konten-konten berfaedah ialah disebabkan sekarang ni ramai yang ada media sosial. Yang paling penting ialah hari ini topik yang akan kita bincangkan adalah berkenaan dengan body shaming.
Body shaming ni semakin lama semakin meleluasa di media sosial. Jadi apakah sebenarnya implikasinya kepada mangsa ini? Kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Tapi sekarang ini kita nak saksikan biar betul apakah di antara berita-berita yang tidak sahih dan juga palsu yang tular di media sosial. Jom sama-sama kita saksikan. Ayo.